Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya ada dapat satu video yang di-tag pada saya dan ditanya kepada saya tentang satu posting video yang dipost oleh Profesor Dr. Solehah Yaakob, seorang yang dikenali yang banyak membincangkan tentang sejarah, tentang sirah para nabi dan sebagainya. Kita hormat, alhamdulillah. Cuma berdasarkan video tersebut saya mendapati ada beberapa kesalahan fakta. Saya tak pasti fakta itu salah pada lembaran yang dibentangkan oleh Dr. Solehah ataupun salah dari segi penulisan awal tu lagi. So kita tak tahu lembaran itu datang daripada mana. Kalau salah pada lembaran itu, wallahu alam. Tapi kalau salah lembaran itu yang ditulis oleh beliau sendiri ataupun mana-mana tim, maka itu kesalahan yang agak berat lah. Jadi apa yang salahnya? Kita akan jelaskan satu persatu. Pertamanya, saya rasa mungkin ramai yang salah faham apabila Profesor Dr. Solehah mengatakan tentang Imam Musa Al-Jun, yang beberapa kali diulang Imam Musa Al-Jun ni dinisbahkan kepada Imam Saidina Hasan binti Fatimah. Jadi kita nak bagi penjelasan je lah. Kita tak kata salah totally. Imam Musa Al-Jun ini dia bukan keturunan betul, maknanya bukan anak direct, maknanya dia adalah cicit kepada Sayyidina Hasan bin Fatimah. Kerana apa? Imam Musa Al-Jun itu anak kepada Abdullah Al-Kamil, dan Abdullah Al-Kamil itu adalah anak kepada Hasan Al-Musanna, dan Hasan Al-Musanna itu adalah anak kepada Sayyidina Hasan bin Fatimah. Jadi di sini bukan anak direct, tetapi dia merupakan cicit kepada Sayyidina Hasan. So situ sikitlah nak betulkan. Yang keduanya tentang menyatakan kedua-dua jalur yang ada di Malaysia itu adalah melalui Imam Musa Al-Jun dan Maula Idris Al-Awwal, ataupun lebih dikenali sebagai Maula Idris Al-Akbar. Kerana dia ada anak Al-Asghar, dia Al-Akbar. Jadi di sini beliau menyebutkan bahawa ada dua jalur yang ada di Malaysia, dan beliau ada bacakan tentang jalur tersebut. Kita akan teliti kerana apa yang dinisbahkan itu dilihat tidak berapa tepat lah. Yang pertama, beliau ada baca tentang nasab keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, iaitu beliau ketika membacakan nasab tersebut, beliau mungkin secara tidak sengaja ataupun pada lembaran tersebut tergugur nama Abdullah bin Yahya bin Muhammad bin Daud. Jadi sebetulnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu anak kepada Abu Saleh Musa, bukan Abu Saleh bin Musa. Itu ada silap sikit. Tetapi kerana Abu Saleh itu telah dibinkan pada Musa, maka ayahnya sebenar itu tak ada, iaitu Abdullah. Jadi sebenarnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bin Abu Saleh Musa bin Abdullah bin Yahya bin Muhammad bin Daud bin Musa Al-Thani bin Abdullah Al-Thani dan bin Musa Al-Jun. Itu nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang sebenarnya. Jadi di situ kita lihat Profesor Dr. Solehah ada sedikit tergugur nasab seorang bapa kepada Abu Saleh Musa. Jadi di situ tersilap menyebut Abu Saleh bin Musa. So kita nak betulkan. Kita betulkan bukan kerana nak serang Profesor Dr. Solehah, tetapi kerana kita sama-sama pencinta kepada Ahlul Bait, pencinta kepada keturunan Nabi SAW, maka fakta-fakta ini kena jaga. Seperti mana para Ahlul Bait menjaga keturunan mereka, menjaga nasab mereka, menjaga susu jalur keturunan mereka, maka sebab itu kita sebagai orang yang pencinta nak menyampaikan pun kena jaga juga. Kemudian yang keempat, beliau ada mengatakan dia akan baca melalui jalur Idris Al-Awwal ataupun Idris Al-Akbar yang ada di Malaysia. So dia kata di Malaysia ini ada dua jalur. Satu adalah jalur Musa Al-Jun yang beliau baca, kemudiannya turun kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Okey, settle. Cuma salah pada nasab itu saja. Kemudian apabila beliau menyatakan jalur yang kedua, dua-dua ni adalah anak kepada
Imam Abdullah Al-Kamil. Jadi dua-dua ni adalah anak kepada Imam Abdullah Al-Kamil. So dua jalur. Yang mana jalur yang kedua yang beliau sebutlah, iaitu jalur daripada Maula Idris Al-Awwal yang akan dikaitkan dengan Maula Muhammad Amin tu. Cuma nama yang pertama beliau sebut adalah Ali Al-Aridi. So ada satu kesalahan yang ringan lah di sini. Kesalahan yang pertama adalah bukan Ali Aridi, tetapi Ali Al-Uraidi. Kerana beliau tinggal di Uraid, satu tempat yang 4 mil daripada Madinah. Jadi di sini kesalahan kecil iaitu Ali Uraidi sebenarnya. Yang kedua, yang kesalahan yang jelas adalah beliau menisbahkan Ali Al-Uraidi kepada keturunan Sayyidina Hasan bin Fatimah. Ini kesalahan parah kerana nasab Ali Al-Uraidi ialah Ali bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husin bin Fatimah. Jadi kesimpulannya adalah Ali Uraidi ni adalah jalur keturunan Husin, bukan jalur keturunan Hasan. Seperti mana awal-awal yang didakwa oleh Profesor Dr. Salehah dan akhirnya dikuatkan, ditakkidkan lagi dengan mengatakan ini adalah nasab keturunan Sayyidina Hasan, itu tidak betul. Yang kelima, mendakwa anak kepada Imam Ali Al-Uraidi iaitu Muhammad An-Nakib dari keluarga Al-Attas. Ini kesalahan yang parah sebenarnya kerana orang yang pertama bergelar sebagai Al-Attas ialah Habib Umar bin Abdul Rahman. Kenapa beliau bergelar Al-Attas, itu ada cerita dia. Itu kena kaji sendirilah. Jadi beliaulah orang yang pertama digelar sebagai Al-Attas dan keturunan-keturunan beliau. Jadi Habib Muhammad bin Abdul Rahman ni siapa? Beliau adalah keturunan kepada Imam Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam, dan Imam Muhammad Al-Faqih Muqaddam ini adalah jalur keturunan Sayyidina Husin bin Fatimah, bukan jalur Sayyidina Hasan. Jadi tadi Profesor cuba nak membawa jalur Sayyidina Hasan, sedangkan contoh yang dibawa adalah daripada nasab keturunan Sayyidina Husin. So situ dah jelas tak tepat. Kemudian Prof membaca nasab keturunan Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail, dan menyatakan itu tasasul kepada Maula Muhammad Amin. So di sini kita nak bagi satu penjelasan yang perlu, iaitu keluarga Jamalullail adalah keluarga Saidina Husin bin Fatimah. Jamalullail ni dia kalau kita naik ke atas-atas sampailah kepada Saidina Husin bin Fatimah, bukan keturunan Saidina Hasan. Macam mana kita nak sambung kepada Maula Muhammad Amin pula? Sebenarnya tak boleh. Jadi sebab itu Prof bila dah bentang semua tu, Prof pula kata yang dibentangkan ini adalah jalur Hasan sahaja. Jalur Hasan saja. Adapun jalur Husin tidak disebutkan sini, tak ada di sini, Prof kata kan. Sedangkan yang Prof baca daripada mula lagi, yang betul satu je, iaitu sanad ataupun nasab keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Cuma ada silap sikit situ yang kita dah sebut. Yang kedua adalah pada menyatakan nasab daripada Idris Al-Akbar ataupun Idris Al-Aula ataupun Idris Al-Awwal. Jadi bukan Aula, Awal. Jadi Idris Al-Awwal tu yang bila Prof nak sebut situ, Prof pergi lompat pada keturunan Saidina Husin, iaitu nama yang pertama Prof sebut Ali Al-Uraidi. Kemudian Muhammad An-Nakib yang kononnya disandarkan pada Al-Attas, sedangkan masa tu belum ada lagi keturunan ataupun keluarga Al-Attas. Kemudian keluarga Al-Attas, kemudian keluarga Jamalullail yang cuba dikaitkan dengan jalur Sayyidina Hasan. Sebenarnya kesemua yang Prof sebut itu adalah jalur Sayyidina Husin bin Fatimah, bukan daripada jalur Sayyidina Hasan bin Fatimah. Jadi sebab itu kita kena jelas. Bila Prof sebut keluarga Jamalullail, kemudian Sayyid Husin Jamadil Kubra, kedua-dua ini berkongsi moyang yang sama, iaitu Said Ali bin Muhammad bin Ali. Kedua-duanya adalah jalur Sayyidina Husin, bukan jalur Sayyidina Hasan. Jadi sebab itu saya nak tegaskan di sini,
sebagai seorang pakar, cuba kaji balik dan betulkan yang mana salah. InsyaAllah pengikut-pengikut Prof di Facebook, di media sosial akan terima. Kerana bila saya tengok pada komen, rupanya ramai yang terima bulat-bulat je. Dia kata kalau Prof cakap kami makin yakin. Tak. Kena betulkan kerana ada salah. Pertama saya nak tegaskan sekali lagi, Prof ada sebut ada dua jalur, Musa Al-Jun, dan yang kedua adalah Idris Al-Awwal ataupun Idris Al-Akbar. Yang pertama, Musa Al-Jun, Prof hanya sebut seorang iaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Situ ada salah pada nama, tertinggal, tergugur pada satu nama. Dan yang kedua, pada menyebut keturunan Idris Al-Awwal itu jelas salah. Bila Prof sebut sahaja Ali Uraidi dan bersambung semua tu keluarga Husin, bukan keluarga Hasan. Jadi kita tak halang siapa-siapa nak mempertahankan keturunan Nabi, kerana saya pun sama. Tetapi perlu pada fakta yang betul dan kenyataan yang benar. Wallahu alam. Ya